Okey, kita tunggu lagi. Oh, Allah. Ulah ganti balik. Assalamualaikum dan apa khabar? Kita bertemu lagi kita kali ini. Okey, hari ini saya rasa sebenarnya terpanggil dan berbesar hati sangat saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber saya yang telah pun view dan juga share saya punya resipi saya sebelum ni, seperti mie rebus dan juga persembok utara Madapok yang itu power tu. Alhamdulillah, tak sangka saya yang saya share dengan anda semua mendapat view sebanyak, buat masa sekarang view sebanyak hampir 20,000 view. Terima kasih kepada anda semua. Tepuk tangan. Okey. So saya nak ucapkan jutaan terima kasih terutama kepada makcik-makcik yang sedang menonton ni. Makcik Senang, makcik Bedah, makcik Sarimah, tak lupa makcik Leha tu makcik Timah apa semua. Terima kasihlah kerana view saya punya channel YouTube saya. Okey, kepada yang belum lagi subscribe saya punya YouTube channel, boleh subscribe kat bawah ni. Kat sini okey, subscribe warna merah tu, tekan. Okey, terima kasihlah ya. Terima kasih, saya tak sangka dah hampir 300 subscriber saya. Anda adalah yang memberikan saya kebanggaan dan semangat untuk meneruskan resipi saya kali ini. Okey, tak payah nak sembang panjang-panjang. Makcik-makcik, kakak-kakak kat sana pun tak suka kalau channel ni nak cakap banyak-banyak. Okey, hari ni saya nak share dengan semua yang menonton berkenaan dengan resipi saya ni. Resipi kali ni adalah bernama daging dendeng rempah sangai. Diulangi, daging dendeng rempah sangai. Anda semua pasti pernah makan daging dendeng kan? Terutama time-time raya. Tak lambat lagi raya haji, anda boleh cuba resipi saya ni. So, diulangi, daging dendeng rempah sangai adalah saya punya resipi dan rasa dia memang tak sama dengan daging dendeng yang pernah anda rasai sebelum ni. Ya, so kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk resipi daging dendeng rempah sangai kita ni, bahan-bahan dia cukup simple, cukup mudah untuk dijumpai di mana-mana kedai Aceh dan juga kedai Rohingya. Suka sebut nama kedai Rohingya ya. Yalah, ada orang kan ramai. Okey, kita tengok bahan yang pertama. Kalau dah nama daging dendeng, mestilah kita pakai daging. Ni daging lembu, anda boleh juga pakai daging kerbau. Ya, kalau rasa nak tercabuk gigi boleh pakai daging gajah ataupun daging badak sumbu. Okey, potong sebesar lebih kurang dalam lebar macam ni lah. Ini saya buat ni untuk makan dengan nasi lah ya. So saya buat lebar sikit. Kalau anda nak buat untuk makan dengan nasi impit, boleh kecilkan sikit. Tu diameter dia punya ketebalan dia lebih kurang dalam setengah ataupun 1 cm lah ya, 1 cm. Okey, ni daging lembu saya pakai. Okey, yang seterusnya ini dia bahan-bahan untuk membuat daging dendeng rempah sangai. Okey, pertama sekali cili besar ya, cili besar. Cili besar saya pakai sebanyak 1 2 3 4 5 6. 6 tangkai cili besar. Okey, diulangi ya, saya nak maklumkan resipi ni untuk 1 kilo daging lah. Sebab tu saya pakai sebanyak 6 cili besar. Kalau buat setengah kilo kena kurangkan lagi lah, kan nanti pedas pula kan. Okey, seterusnya okey, halia. Ini halia tua ya, halia tua. Okey, halia tua ni saya pakai agak besar. Okey, kenapa agak besar? Nanti saya akan share kenapa saya guna agak besar dan banyak macam ni. Lebih kurang panjang dia dalam 2 cm lah. Okey, seterusnya. Okey, tu dia. Okey, 5 ulas bawang putih. Okey, bawang putih 5 ulas. Dan juga bawang besar. Kalau yang sama besar tu pakai 2 biji lah. Ni saya pakai yang comel-comel kan. Comel macam makcik-makcik yang tengah tengok ni. Okey, seterusnya saya kena nak masak dendeng-dendeng kena pakai kicap.
Ni kicap. Ini kicap ya. Bukan kopi, kicap. Kicap. Okey. Ini dia punya bahan untuk kita nak masak daging dendeng ni lah. Dan seterusnya, kalau dah nama daging dendeng rempah sangai, ini yang perlu tuan-puan, okey, perlu ada. Okey. Pertama sekali, kalau nampak kat situ, okey, jintan manis ya, jintan manis 1 sudu besar. Lepas tu jintan putih pun 1 sudu besar. Buah pelaga saya pakai 3 saja. Kalau saya pakai 30 nanti tak lalu. Okey tu kulit kayu manis ya, kulit kayu manis, bukan kulit kayu ketum, kulit kayu manis satu, saya pakai 1 batang je lah yang besar. Dan juga 3 bunga lawang, 3 biji bunga lawang. Itu bahan-bahan dia. Cukup mudah, cukup simple. Nampak kan, kita ulang balik, nampak kat situ, cukup mudah. Cukup mudah bahan-bahan dia. Tetapi saya beritahu dengan jujur dan ikhlas dan rendah diri, walaupun bahan-bahan dia ni agak mudah kan, tetapi cara masak dia adalah agak rumit. Bukan agak rumit, senang kata rumit, tapi anda kena faham, makin susah masakan itu, makin sedap rasa dia. Okey, jom kita tengok next stage seterusnya, iaitu cara-cara nak masak. Okey. Okey, mula-mula sekali, okey, daging kita ni tadi perlu direbus. Perlu direbus di atas kuali. Rebus tu buah air lah kan. Okey, perlu direbus. Okey, berapa lama nak rebus tu? Dia tak perlu sampai terlalu lembut ataupun hancur daging tu. Just kadar dia keras. Keras dalam tempoh masa 15 minit sudah memadai ya. So kita akan rebus kita punya daging ni dulu. 15 minit je. Saya rebus pakai pressure cooker. Pressure cooker yang murah je lah. Kalau tak pakai pressure cooker, ambil masa lebih kurang dalam setengah jam ya. Okey, untuk 1 kilo daging. Okey, kita rebus kita punya daging tadi ni. Okey. Dan tunggu selama 15 minit. Ya, 15 minit. Okey. Sementara kita menunggu daging kita ni rebus selama 15 minit tu, kita kena sangai rempah. Okey, api tak boleh terlalu besar. Ni api besar. Kita ambil api kecil pun tak apa, sebenarnya tak ada masalah. Pasal kita nak sangai. Okey, nak sangai rempah-rempah ni tadi. Ya, ni rempah ni. Ya, ingat sangai ni dia digoreng tanpa minyak. Okey, jangan berbuah air pun. Masuk semua ni. Rempah-rempah tadi. Ya, masuk. Okey. Okey. So, kita mula start menyangai. Pastikan anda membuat rajin mengganggu. Kalau sebut kacau kan. Rajin mengganggu beliau. Okey. Jangan sampai hangit. Okey. Teruskan kita membuat sangai ni. Okey, ini adalah hasil rempah yang kita sangai tadi. Okey, nampak tu kat situ jintan manis dan jintan putih tadi berubah warna kepada keperang-perangan. Ya, keperang-perangan, bukan keperang-perangan. Macam tu. So, kita asingkan kayu manis, bunga lawang dan juga buah pelaga. Okey, kita asingkan. Untuk kita blend hanya jintan manis dan jintan putih saja. Ya, kita blend atau kita kisar kering ya, kisar kering, jangan campur air. Ini adalah jintan manis, jintan putih yang kita asingkan tadi. Dan kemudian kita nak kisar dia. Bahasa Melayunya blend ya, bahasa Melayunya blend. Okey. Kita blend saja, blend. Tak perlu malu-malu, blend saja. Macam inilah rupa dia. Okey. Rupa dia yang jintan manis, jintan putih yang kita sangai tadi dan kita kisar tadi. Rupa dia macam apa? Macam serbuk teh pun ada, macam kopi pun ada. Jangan hampa pergi buat bancuh teh, buat kopi lah macam ni kan. Pening kepala pening. Okay, so kita next step. Ni agak susah sikit, tapi pastikan anda tak terlepas setiap satu pun SOP yang saya ajar ya. Okey. Okey, ni halia tadi ya, halia bukan kunyit.
Okey, halia yang saya tunjukkan tadi kita masukkan di dalam chopper. Ni dalam chopper. Saya pakai chopper ni senang, malas nak pakai blender. Sebab yalah, dia kan tak ada pakai elektrik. Elektrik mahal weh. Aku bil elektrik tak mampu nak bayar. Okey, so kita chopper ni pakai hasil. Senang. Okey, ini adalah daging yang kita rebus selama 15 minit tadi. Dia masih keras-keras gitu lagi. Kalau gigit, cabut gigi palsu. Kena pakai poliden. Makcik-makcik, jangan terasa pula ya. Minta maaf ya kalau ada terasa. Okey, so kita kena tumbuk dengan lesung batu. Dengan lesung batu kita kena tumbuk. Tapi tak perlu nak sampai hancur pelbagai, tak perlu. Kita tumbuk. Tumbuk. Okey, macam ni. Cukup. Okey, nampak tak? Macam ni cukup, tak perlu nak beria sangat. Okey, kita tumbuk lagi. Allah. Ulah, ganti balik. Apa pasal sampai patah ni? Aduh. Okey, kita teruskan. Kita punya ni, kita tumbuk sampai habis sekilo tadi. So habis lagi. Okey, inilah hasilnya daging yang telah kita tumbuk tadi. Tumbuk jangan terlalu terdesak sangat. Ala-ala kadar ya, biar ada pecah-pecah macam tu. Okey, tujuan dia untuk kita goreng tak lepas ni. Okey, ni halia yang telah kita kisar tadi. Okey, halia yang telah kita kisar lagi dengan dia punya pisau pun dalam tu lagi. Peduli apa. Okey, kita masukkan dalam adunan daging tadi. Masukkan dalam adunan daging tadi. Okey. Campurkan dalam daging. Macam tu nala baiknya. Okey. Dan juga okey, dah macam ni. Jangan lupa kicap. Kicap pekat manis. Okey, berapa banyak? Okey, sini sebenarnya saya pun tak tahu nak bajet macam mana, nak cakap banyak macam mana. Senang kata sampai hitam lah. Biar ada ikut kita punya selera hati lah. Senang kata lah macam tu lah. Okey, saya buat macam tu supaya dia dapat kehitam-hitaman. Okey, gaul. Minta maaf ya, saya menggunakan tangan. Yalah, susah pula kalau nak gaul pakai kaki kan. Baik pakai tangan. Kan? Tangan kanan ni, tangan kanan. Okey, gaul. Macam tu. Pastikan semua daging ni kena dengan dia punya kicap tadi. Kicap dan juga halia biar dia sebati. Kalau rasa macam tak cukup hitam lagi, campur lagi kicap. Campur lagi kicap. Biar dia hitam-hitam. Hitam-hitam tak apa, hitam-hitam manis. Kan suami makcik pun hitam-hitam manis juga, handsome. Okey, kita gaul macam ni biar sampai dia sebati. Okey. Daging yang telah kita campurkan dengan kicap dan juga halia tadi, terus kita goreng dengan minyak yang panas. Goreng gitu. Tak apa, jangan risau. Okey, kita goreng daging ni sampai separuh masak. Kita biar je dulu. Okey, dia sebenarnya kalau nak bagi daging garing pun boleh, tak ada masalah. Nak masak sepenuhnya pun boleh, tak ada masalah. Resipi ni memang sedap, jangan risau. Ya. Okey, so sementara kita nak tunggu daging kita ni masak separuh masak tu, kita buat kerja lain dulu. Okey, kerja apa? Iaitu kita nak blend. Blend semua ni. Cili besar, bawang besar dan juga bawang putih tu. Okey, kita nak blend. Okey. Kita blend bawang besar, cili besar dan juga bawang putih tadi. Okey, yang air ni, ini kali ni saya tak pakai air kukur ya. Ini air lebihan rebusan daging tadi. Kita nak bagi dia ada rasa daging lebih padu. Okey, so kita blend je. Okey. Okey, ini air pula. Okey, minyak yang kita dah panaskan adalah lebihan minyak kita goreng daging tadi lah. So, macam mana rupa daging tadi? Macam ni.
Hitam manis. Jangan risau, ini bukannya hangit, ini adalah kicap tadi ya. Jangan risau. So, apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan bahan yang cili yang kita blend tadi. Okey. Bersama dengan kulit kayu manis, bunga lawang dan juga buah ketumbar pula, buah pelaga. Alright. Okey. So, kita gaul dulu. Pastikan sebati apa bagai. Okey. Dia akan jadi macam tu. So, tak payah nak tunggu lama-lama. Daging ni tadi terus masuk. Jangan risau pasal kehitaman dia tu. Jangan risau. Jangan risau. Anda akan lihat perubahan warna dia nanti. Sebentar lagi dia akan berubah warna. Okey. Kita gaul, kita kacau saja dan kita tunggu. Okey, tak perlu nak masukkan asam keping lah. Tak perlu. Kalau nak masukkan boleh, tapi saya resipi ni saya tak pakai asam keping lah. Okey, kita tunggu dia berubah warna dan kering sedikit. Okey. Bila dia dah agak pekat macam ni, jangan kita lupa. Ni bahan ni tadi ni. Jintan manis, jintan putih yang telah kita sangrai dan kita kisar. Okey, kita masukkan. Okey, kita masukkan sampai habis. Ya. Dan kita gaul sebati. Gaul sebati. Dia punya bau tuan-tuan, bukan saya nak cakap lah. Memang jiran sebelah boleh ketuk pintu. Tak percaya boleh try. Tapi kalau macam kalau ada sebelah rumah tu kan, anak dara ke apa ke, pastikanlah nanti dia ketuk pintu, tiba-tiba kita pula ingatkan dia nak suami kita ke kan. Okey. So kita tunggu dia sampai masak sampai kering. Okey, bila kita nampak kita dah nampak pecah minyak tu dah nak keluar, macam tu, kita masukkan garam. Garam secukup rasa lah. Ikut kita punya nak berapa kemasinan dia. Macam saya suka tak masin sangat, tak bawah sangat lah. Saya pakai 2 sudu, 2 sudu kecil macam tu bagailah. Kemudian letakkan gula. Gula dia kena manis-manis sikit ya. Resipi saya ni dia kena manis-manis. Saya letakkan 1, 2, 3, 4. Okey, dan juga sebut perasa. Haji naik basikal. Tak pakai pun tak apa. Optional je. So kita akan kacau. Ya, beginilah rupa daging dendeng rempah sangai kita yang dah masak. Okey, nampak dia pecah minyak dia. Okey, macam tu pecah minyak dia. So, kita tutup api dan kita sedia untuk dimakan. Marvelous. Okey, sedia untuk dihidangkan dan dimakan. Inilah hasilnya. Saja letak cili itu bagi nampak meriah sikit. Ini cicah dengan nasi himpit dengan lemak memang marvelous. Resepi apa yang saya telah kongsikan kepada anda semua tadi? Ya, nama dia adalah daging dendeng rempah. Rempah apa? Rempah sangai. Beginilah rupanya daging dendeng rempah sangai. Memang terbaik. Anda mesti cuba. Jangan saja cuba, mesti subscribe ya. Alright, cantik macam tu. Okey, terima kasih. Selesai sudah misi saya ke hari ini ya, untuk kongsikan dengan anda resepi dendeng, daging dendeng rempah sangai. So, kepada anda semua saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana view saya punya
rancangan YouTube saya ni. Ya, semoga kita berjumpa lagi dengan resipi yang akan datang. InsyaAllah kalau dimurahkan rezeki, ada rezeki masa untuk saya akan kongsikan dengan anda semua. Saya sayang anda semua. Assalamualaikum.